Ketua Isi Rumah Terjejas Banjir terima bantuan wang ihsan antara tumpuan dari negeri di bawah Bayu. Perinciannya bersama Suaran Shah di Kota Kinabalu. Suaran, silakan. Ya, Farhatul. 3,293 ketua isi rumah KIR terjejas banjir di daerah Penampang tahun lepas menerima bantuan wang ihsan BWI. Penyampaian bantuan dilaksana secara berperingkat bermula semalam sehingga esok. Bantuan lebih 3 juta ringgit itu disalurkan melalui Agensi Pengurusan Bencana Negara, NADMA. Bantuan ini mungkin tidak dapat menggantikan trauma yang berlaku, kerusakan yang berlaku, tetapi ini menunjukkan komitmen dan keprihatinan kerajaan, pemimpin-pemimpinnya, anggota pentadbiran pelbagai jabatan dan agensi pengurusan bencana di Penampang ini. Dalam pada itu, beberapa inisiatif telah dan sedang dilaksana bagi perkukuh pengurusan bencana serta mengurangkan impak banjir di daerah Penampang. Antaranya pemasangan sistem amaran awal berupa siren serta kerja-kerja penyelenggaraan sungai dan sistem saliran parit. Selain itu, 21 bangunan dicadang untuk diwartakan sebagai pusat pemindahan sementara yang melibatkan sekolah, dewan masyarakat dan gereja di kawasan berisiko. Persatuan Tabung Pesakit Jantung Sabah SOSHF menyambut baik pewujudan Pusat Jantung Negara Sabah di negeri ini. Keperluan itu amat penting bagi meningkatkan akses rawatan dan mengurangkan beban kos perjalanan pesakit. SOSHF mengantar 733 pesakit untuk menjalani pembedahan jantung ke Institut Jantung Negara sejak tahun 1981. And most of our patients now go to KL, which is very far. They take about 1,628 kilometers to fly over there for each urgent cases. So we really need to be upgraded. We need a standalone heart center with full-fledged of heart specialists and surgeons. Kerja-kerja projek naik taraf Hospital Queen Elizabeth II sebagai Pusat Jantung Negara Sabah dijadual bermula September depan. Dalam pada itu, Datuk Eva memaklumkan SOSHF menyediakan rumah transit kepada pesakit jantung berhampiran Hospital Wanita dan Kanak-kanak Sabah di Likas. Beroperasi sejak April lalu, rumah transit ini disediakan secara percuma kepada pesakit khususnya dari luar bandar untuk mendapatkan rawatan di hospital. Sabah menjadi tuan rumah dalam Sabah China Expo 2025 yang akan diadakan di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC November depan. Berlangsung 3 hari Expo antar inisiatif menarik lebih ramai pelabur dan juga usahawan. Ini sekaligus memperkukuh sektor perniagaan dalam pelbagai bidang termasuk pelancongan dan pertanian. Untuk penjualan produk-produk tempatan kita macam umpamanya yang kita bagus punya macam itu yenmo, durian dan juga produk-produk agriculture di mana kita merupakan pengeluar-pengeluar yang luar biasa, yang besar. Jadi ini kita harap dapat merangsangkan kita punya sektor pertanian. Satu misi dagangan juga akan diadakan di Henan, China bulan depan bagi membuka peluang ekspor import produk tempatan dan hasil pertanian Sabah. Beliau ditemui selepas kunjungan hormat terhadap Yang di-Pertua Negeri Tun Musa Aman di Istana Seri Kinabalu. Kunjungan antara lain menjemput Tun Musa merasmikan ekspor berkenaan. Jangan abaikan nilai kekeluargaan dalam era digital. Sebaliknya, memanfaatkan teknologi dalam memperkukuh institusi keluarga. Demikian ingatan disampaikan Yang di-Pertua Mutiara GRS Datin Sri Panglima Datuk Julia Salag. Penggunaan teknologi haruslah diseimbangkan dengan nilai-nilai kekeluargaan. Inilah asas kepada ketahanan keluarga dalam mendapani cabaran dunia digital. Beliau berucap merasmikan program Santuni Kasih Teknologi dan Nilai Keluarga di Kota Marudu. Program berlangsung sempena pelancaran kempen kesedaran kanser reproduktif wanita WK. Kempen WK memberi tumpuan kepada pencegahan awal penyakit kanser seperti kanser serviks dan ovari antara penyebab utama kematian wanita. Ini adalah titik tolak
kepada lebih banyak inisiatif kesedaran dan pencegahan penyakit dalam kalangan masyarakat luar bandar. Pidato Celik Madani Peringkat Negeri Medan melatih pelajar berfikir dan berbicara secara matang sekaligus membantu mereka menyampaikan pendapat dengan yakin dan berhemah. Pengarah Pendidikan Negeri Datuk Raisin Saidin berkata, program seumpama penting bagi melatih murid menyusun buah fikiran secara berani dan beradab. Beliau berucap pada penutupan Pidato Celik Madani Peringkat Negeri di Kota Kinabalu. Teks ucapannya dibacakan Timbalan Pengarah Sektor Pembangunan Murid Mudin Beting. Pertandingan anjuran Yadim Sabah ini disertai pelajar sekolah rendah hingga menengah atas. 3 peserta muncul juara mengikut kategori. Happy sebab dapat nombor 1. Mau cakap terima kasih pada cikgu-cikgu yang membimbing sebab dapat kasih harum nama baik sekolah. Mesti kami buat skrip lagi balik, buat lebih cantik, lebih prefer untuk kami bawa ke kebangsaan. Berlatih juga untuk pidato spontan, 6 tema yang dibagi tu. Saya akan perbaiki lagi teks dan saya akan buat latihan banyak-banyaklah untuk persiapan pidato spontan nanti supaya tidak buat kesilapan. Mereka akan mewakili Sabah ke peringkat kebangsaan di Putrajaya Oktober nanti. Saya yakin dengan apa yang ditunjukkan pada hari ini, semoga mereka dapat memperoleh kejayaan bertanding di peringkat kebangsaan. Beri pendedahan awal kepada murid sekolah rendah tentang kepentingan menjaga alam sekitar. Kem Lestari Generasi Madani 2025 anjuran Kementerian Pendidikan turut memupuk nilai kepimpinan, kerjasama dan amalan kelestarian secara praktikal. Gabriel Michael Setaun ada perkongsiannya. Program dijayakan 119 murid sekolah rendah tahap 2 dari 14 sekolah sekitar Kota Kinabalu. Fokusnya pembersihan pantai Tanjung Lipat. 74.5 kilogram sampah berjaya dikutip bersama guru dan ibu bapa. Ia melibatkan kertas, plastik, botol, puntung rokok dan tin minuman. Kita rasa gembira kerana dapat membersihkan alam sekitar kita. Saya harap kita semua dapat membersihkan alam sekitar. It's new to me. I can see a lot of new people from other schools, and I really like to help the environment. Kita mestilah menjaga alam sekitar kita seperti jangan membuang sampah merata-rata dan ingatlah 3 hal ini, recycle, reduce dan reuse, supaya kita akan hidup selesa dan kita punya bumi ini akan jadi bersih. Aktiviti seperti ini turut mengasah sasia murid, memupuk kepedulian terhadap ekosistem dan mencerminkan potensi generasi muda jika diberi ruang bertindak. Selepas daripada program ini, mereka boleh membawa juga ke sekolah dengan semangat yang ada, semangat kebersihan, boleh diteruskan di rumah masing-masing. Jadi kita inginkan pelajar-pelajar kita mempunyai satu semangat yang kuat supaya menjaga kebersihan di semua tempat yang ada. Selain pembersihan pantai, peserta turut diajar pengasingan sisa, asas pengurusan sampah dan pemeliharaan alam secara praktikal selari dengan pendekatan STEM dan TVET. Memberi kesedaran kepada anak-anak murid tentang kepentingan menjaga alam sekitar. Kena ada pendedahan untuk murid dari kecil, sekolah rendah, ada konsep begitu untuk menjaga alam sekitar. Sebab ini bumi kita. Antara sekolah yang turut serta termasuk SK Lokyuk Inanam, SK Sekretariat dan SK Pulau Sepanggar. Sekolah yang mengutip sampah terbanyak menerima penghargaan sebagai galakan kepada usaha lestari. Program ini bukan sahaja menyeronokkan, malah berjaya tingkatkan kesedaran murid tentang penjagaan alam sekitar, memupuk pemahaman ekosistem serta menggalakkan penggunaan STEM dan TVET secara inovatif. Gabriel Michael Setoun, RT.
Semalam tular di media sosial tindakan individu yang tidak bertanggungjawab membuang pakaian ke dalam air pancut di Jalan Gaya. Tindakan itu mengakibatkan sistem pengaliran tersumbat dan tercemar. Jabatan Landscape Dewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKK memaklumkan kompaun akan dikenakan kepada individu terlibat bawah Undang-Undang Kecil UUK Anti Sampah Sarap 1984 Pindaan 2005. Pembersihan kawasan termasuk kerja baik pulih telah dilaksana. Baik saudara, sekian perkongsian dari negeri di bawah Bayu. Kembali bersama Farhatul untuk lebih banyak perkembangan semasa dalam negara. Malaysia Madani, rakyat disantuni. Silakan Farhatul. Terima kasih Suaran.